Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, satu isu timbul tiba-tiba pada lewat malam ini. Aku rasa kamu semua pun setuju apabila aku kata isu ini adalah isu yang panas berkaitan dengan pelanjutan MOU Ismail Sabri Yaakob dengan Pakatan Harapan. Ada ura-ura mengatakan Pakatan Harapan dan Ismail Sabri mungkin boleh meneruskan MOU tersebut. Hal ini sekiranya benar, kalau ini adalah benar, maka ini satu tamparan hebat yang lebih besar kepada kepimpinan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Karena beliau tidak lagi mempunyai kuasa untuk menolak. Karena MOU ini adalah bukan antara parti UMNO dengan parti PH, tetapi antara Perdana Menteri dengan PH. Oleh sebab itu, Zahid Hamidi tidak punya kuasa untuk campur tangan. Hari ini, PH dalam laporan ditetik daripada Agenda Daily, PH sedia lanjut MOU jika Ismail Sabri datang berunding, kata Salahuddin. Wow, ini satu pendedahan yang luar biasa. Aku pikir ini satu pendedahan, ini satu keputusan yang mengejutkan. Kerana PH sedia lanjut MOU dengan Ismail Sabri sekiranya sedia lanjut jika Ismail Sabri datang berunding, kata Salahuddin. Aku nak persoal di sini. Pertama, betulkah Ismail Sabri Yaakob nak berunding? Apa tujuannya dia berunding? Ada kelebihan untuk dia untuk berunding? Apa kredit untuk Ismail Sabri sekiranya dia berunding? Itu persoalan pertama. Yang kedua, siapa sebenarnya yang nak berunding? Ismail Sabri kah atau PH? Karena dalam ulasan ini atau dalam laporan yang kita terima ini, PH sedia lanjut MOU jika Ismail Sabri datang berunding. Wow, siapakah PH sehingga Perdana Menteri sanggup untuk berunding, datang untuk berunding, kata Salahuddin. Laporan penuhnya adalah Pakatan Harapan membuka pintu rundingan untuk menyambung memorandum persefahaman MOU dengan kerajaan, kata Datuk Seri Salahuddin Ayub. Timbalan Presiden Parti Amanah itu berkata, blok pembangkang tersebut masih mengharapkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk memulakan rundingan menyambung MOU 2.0 walaupun partinya UMNO sudah membuat ketetapan bertentangan sebelum ini. Aku fikir Ismail Sabri tidak akan berani lagi untuk menentang Zahid Hamidi. Pada jangkaan aku, Ismail Sabri tidak akan menentang lagi keputusan yang telah ditetapkan oleh UMNO, yaitu tidak akan meneruskan MOU kepada MOU 2.0. Dan natijahnya, sekiranya Ismail Sabri Yaakob meneruskan niat untuk meneruskan MOU 2.0, ini akan mencetuskan polemik baru dalam kepimpinan UMNO dan Ismail Sabri Yaakob. Silap sikit, silap hari bulan, Ismail Sabri Yaakob berpotensi untuk tidak dicalonkan lagi dalam PRU 15 kelak. Sebagai contoh, kalau Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob datang kepada kita, iaitu PH, untuk berunding soal MOU, kata Salahuddin, kita sedia timbang kerana ini untuk kepentingan bersama rakyat, kata Salahuddin lagi. Menerusi MOU sedia ada, kita sudah buktikan bahawa apabila kita tanda tangan, kita sama-sama bantu dan tidak berlaku politicking dalam parlimen. Bajet tahun lepas lulus dengan persetujuan majoriti dan banyak juga usul kerajaan yang kita terima katanya dipetik
laporan utusan Malaysia. Salahuddin terdahulu mengadakan perhimpunan aman bagi membantah kenaikan harga barangan asas di Kampung Pasir, Johor Bahru hari ini. MOU antara Kerajaan Sedia Ada dan PH yang bakal tamat hujung bulan ini telah ditandatangani dan dipersetujui pada 13 September 2021 bertujuan untuk memastikan kestabilan politik dalam negara. Salahuddin yang juga ahli parlimen Pulai berkata, pihaknya terbuka untuk menandatangani MOU dengan kerajaan bertujuan memastikan tiada pihak yang berterusan merebut jawatan dalam kerajaan. Kita mahu kerajaan sedia ada stabil hingga pilihan raya PRU 15 yang boleh ditarik sehingga pertengahan tahun depan kerana mahu kerajaan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap kesejahteraan rakyat, kata Salahuddin lagi. Jadi kalau benarlah PRU 15 ini diadakan pada pertengahan tahun hadapan, ini satu berita yang paling menakutkan bagi kluster mahkamah, khususnya Najib yang bakal diketahui rayuannya di Mahkamah Persekutuan pada bulan Ogos ini. Mau tidak mau, Najib terpaksa perlu berhadap dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang aku fikir akan menjadi mimpi ngeri buat Najib. Walau apapun keputusannya, pastilah Najib berdebar-debar menanti keputusan tersebut. Jadi kita harap, kata Salahuddin lagi, kita harap jangan ada permainan politik dan jangan ada cubaan untuk bubar parlimen dalam tempoh terdekat. Sebaliknya, tumpukan untuk penyelesaian isu rakyat, katanya lagi. Terdahulu, UMNO sudah membuat ketetapan dan meminta Ismail Sabri supaya tidak menyambung MOU dengan pembangkang yang akan berakhir pada 31 Julai ini. Malah, Presiden UMNO sendiri yaitu Datuk Seri Zahid Hamidi juga berkali-kali sudah memberi isyarat kepada Ismail Sabri agar segera membubarkan parlimen bagi memberi laluan PRU 15 diadakan. Bila PRU 15 diadakan ini, aku nak tanya, yakin sangatkah orang-orang yang nak PRU dipercepatkan ini menang 2/3? Kalau kalah, lagi teruk. Baik-baik ada Perdana Menteri, akhirnya kalah, apapun tak dapat. Bagaimanapun difahamkan sehingga hari ini, masih belum ada perbincangan antara 5 pemimpin tertinggi UMNO diadakan untuk mencari tarik PRU. Walaupun semasa Perhimpunan Agung Khas UMNO sebelum ini, ketetapan sudah dibuat supaya top 5 berunding. Rupa-rupanya tuntutan ini belum diminta oleh top 5. Yang buat tuntutan ini, yang berkali-kali memberi isyarat, hanya Zahid Hamidi. Tapi top 5 belum berunding pun untuk penetapan tarik bila PRU 15 diadakan. Bermaksud, adakah benar top 5 ini benar-benar mahu PRU dipercepatkan atau Zahid sahaja bertepuk sebelah tangan mahu sangat dipercepatkan? Terpulanglah kepada Perdana Menteri yang amat berhormat, Perdana Menteri kita, mahu bubar parlimen atau sebaliknya, mahu meneruskan MOU 20.01 tidak, terpulang pada beliau. Beliau pintar, bijaksana untuk Malaysia. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.